Kena ada ilmu bayan tu. Tak ada ilmu bayan, kita kata Allah macam kita lah. Kaki dia panjang, lebih daripada langit pun. Nampak langit bumi ni kecil, dia besar lagi pada langit bumi. Sudah ada bentuk, sudah ada sifat. Tentu macam makhluk, tak betul? Nampak tak? Tak jangan. Sebab Allah bukan besar, bukan kecil. Sebab dia tidak ada fizikal macam kita, tidak ada spiritual macam kita, ya. Dia hanya semata-mata zat yang nafsiyah, yang dia saja mengetahui akan hakikat zatnya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu 9 ya, insya-Allah. Yakni beberapa dalil daripada Al-Quran, yakni tentang sifat salbiah yang telah pun kita sebut pada bulan sudah. Sifat salbiah sangat penting, tuan-tuan. Sifat salbiah inilah yang nak menjelaskan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut oleh musannif, yakni sifat salbiah itu ada 5, ya. 5 sifat di antara 20 sifat. Kita dah bicara pada sifat yang pertama, sifat al-wujud. Sekarang kita masuk lagi 5 sifat, iaitu sifat salbiah namanya, yang telah pun kita bicara sebelum inilah. Jadi kita sebut dulu 2 sifat, sifat qidam dan sifat baqa. Qidam artinya sedia, yakni tidak ada awalan. Sedia, Allah itu qidam, sedia, tidak ada awalan. Yang kedua, bila kita sedia, dia kena ada baqa. Baqaun artinya kekal. Kekal artinya tidak ada kesudahan. Senang nak faham, ya. Bila kita qidam, sedia, tidak ada perumuran lah. Bila sebut sebagai baqa, dia ada kekal, di mana tidak ada kesudahan. Tidak ada istilah binasa, tidak ada istilah tua, tidak ada istilah mati, ya, tidak ada istilah hilang. Ya, itu artinya baqa. Ya, makna baqa tu kekal Allah tu artinya kekal Allah seperti adanya daripada awal hingga akhir. Dia tidak menemui ataupun tidak ditimpai oleh apa-apa kekurangan seperti tua. Kita kekal sementara, tua. Nampaklah berapa lama hidup di dunia ni? 60 tahun tua. Ya, umur 6 tahun dengan 60 tahun tak sama kan? Itu artinya kita bukan baqa. Ya, kita bukan baqa. Kita adalah fana, binasa. Sebab itu Tuhan sebut, ya, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada di atas alam langit bumi ini semuanya binasa, kata Allah. Fan wa yabqa, baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang punya kebesaran dan kemuliaan. Itu artinya kemuliaan dan kebesaran, ya. Jadi ini kita lihat dalil-dalil Quran. Dalil Quran, firman Allah dalam suratul Al-Hadid. Suratul Hadid, ya, dalam juzuk yang ke-28. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha pertama dan dialah yang maha akhir, maha terang zahir, maha tersembunyi batin, dan dia amat mengetahui dengan segala sesuatu. Allah begitu disebut dalam 4 sifat ni, ada dalam ayat ni ada 4 sifat Allah, iaitu dalil Al-Quran. Allah awal, Allah akhir, Allah juga adalah zahir, Allah juga adalah batin. Kita nak tunjuk Allah memang satu yang ghaib, kita tak nampak. Tapi kewujudan Allah adalah zahir. Kewujudan Allah itu zahir. Zahir pada apa? Zahir pada dalil makhluk. Itu kita pakai akal, ya. Akal kita sudah boleh terima. Akal kita yang Tuhan bagi begitu sempurna,
sudah boleh menilai, sudah boleh memberikan hukum pada atan itu sendiri bahawa ada pencipta yang disebut sebagai Tuhan, namanya Allah. Itu dia, ya, yang mana kita wajib pertuhankan dia semata-mata. Itu artinya. Baik. Dan lagi sebagai dalil pertama disebut dalam ayat ini, Maha Pertama, Allah terdahulu sekali wujudnya dan tidak terdahulu oleh tiada sebelumnya. Allah wujud daripada awalnya, tidak ada permulaan. Itu disebut sebagai Qadim atau Qidam, ya. Maha akhir, Allah kekal selama-lamanya walaupun alam semuanya binasa. Ada juga yang Allah kekalkan, makhluk dia. Ada juga yang telah pun kita sebut, ada makhluk-makhluk Allah yang Allah kekalkan, Allah tak binasakan. Tapi kekalnya adalah kekal apa dipanggil? Kekal aradi. Dalam istilah lah, ya. Dia panggil al-baqa al-aradi. Artinya dikekalkan oleh Allah, bukan dia boleh kekal sendiri dengan zat dia. Itu artinya baqa'u aradiyah, makhluk ni. Dia ada 10. Kita ada buat turun lah. Ada 10. Dalam ni mungkin tak sebut dalam kitab kita ni. Ya. Yang pertama adalah luh, kedua kursi, ketiga qalam, ya, keempat arash. Itu makhluk ghaib atas kita tak nampak. Arash ada, luh, kursi, ya, qalam yang menulis takdir. Langit bumi ini takdir ditulis oleh qalam. Ya, ditulis di mana? Di luh mahfuz, papan kenyataan raksasa. Ya, yang mengisi segala maqdur, segala yang takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Arash 4. Kemudian syurga neraka 6. Ya. Kemudian ruh, jasad segala nabi-nabi, rasul-rasul. Jasad nabi-nabi, rasul-rasul itu tancap. Dekat macam tu, ya. Dengan jasad para syuhada. Syuhada, orang yang mati dalam peperangan jihad dunia wal akhirat nama dia. Jihad tu jihad dunia wal akhirat. Bukan jihad dunia saja, bukan jihad akhirat saja. Dia jihad dunia wal akhirat. Tak dimandikan, tidak dikapankan, bahkan haram. Tak boleh kapan, tak boleh mandi. Tidak disembahyangkan. Sembahyang mudah. Kita nak saja. Pasal apa? Pasal apa kalau orang tanya kat kita, pasal apa syuhada ni tak dimandi, tak dikapan, tak disembahyang? Kerana dia hidup. Dia bukan mati. Nampak tak? Dia cuma berpindah alam. Nampak tak? Daripada alam dunia kepada alam akhirat. Dia pindah kepada alam barzakh. Dia tak mati sebenarnya. Tuhan kata sendiri, ya, bal ahyahum, sedangkan mereka adalah hidup. Orang hidup mana bagi mandi? Boleh kita saja bagi mandi, bagi mandi aku dah ni. Aku terngin nak bagi mayat. Boleh? Tak ni angkapan aku lah. Nah, lepas tu hampir tok kena lubang. Ataupun kau orang sembahyang kat aku tak boleh. Sebab nak pokok lah kita takut tak ada orang nak sembahyang kat kita besok ni kan. Kita ada kawan best friend kat kita. Ni hang tu sembahyang kat aku tak. Aku berlakon duduk di belakang saya. Boleh? Tak boleh. Macam tu lah syuhada ni, para syuhada mereka tidak mati, ya. Maka itu tidak disembahyangkan, tidak dikapan, tidak dimandi. Kita faham betul? Itu artinya. Ruh para syuhada ni apa? Jasad para syuhada, jasad para nabi-nabi rasul. Itu dah apa? Ya. Kemudian laginya tadi ini disebut, dia panggil yang akhir sekali. Yang ke-10, ajbuz zanab. Ya. Ajbuz zanab, ain jim ba, alif lam zal nun ba. Ajbuz zanab. Ya. Ajbuz zanab ni ada dengan kita sekarang, ada kat kita ni. Dia besar biji lenga. Dia ada di bawah.
di lumbar 5 di bawah ni. Kita punya lumbar ni bawah sekali, dia tulang cenungging kita. Dia panggil tulang sulbi. Dia duduk tu. Nampak ajibuz zanab. Tapi jangan biar duduk situ. Kena bawa dia naik di atas. Nampak tak? Kita kena bawa dia naik di atas. Jangan bagi duduk tu. Memang dia duduk situ asal dia. Tapi kita kena tarik dia naik. Tarik sampai ke dia kena duduk tarik. Sebab tu kita kena sujud kepada Allah selalu. Kita kena selalu sujud kepada Allah. Ya. Supaya ajibuz zanab itu akan dapat zahir ke depan. Bila di depan, duduk belakang dia tak nampak apa. Dia tak nampak akhirat, tak nampak syurga, tak nampak kebesaran Allah. Nampak tak? Kita kena bawa duduk ni, baru dia nampak akhirat, nampak syurga. Allahu Akbar, sujud betul ya. Jadi itu tinggi sikit lah bab tu. Tinggi sikit lah bab tu. Yang tu kita kena amal zikir. Itu adanya ilmu tarekah. Yang kata ada tarekah tu yang ni lah dia. Sebab nak tarik nak ajibuz zanab tu sampai ke sini, dia tak hancur. Mayat hancur jadi tanah, tulang semua hancur, dia tak hancur. Bakar pun tak hancur, cincang dia pun tak hancur, katuk dengan hammer pun tak pecah. Dia besar biji tengah. Nampak? Rupa macam kita. Rupa dia rupa kita. Exactly. Ini hadis kata. Dan hadis kata ni bukan reka-reka hadis kata. Itu kita kena mengaji sampai ke situ lah. So ajibuz zanab ni berperanan sangat. Dialah wakil kita. Dialah diri kita. Ya, dia panggil jasad halus. Ini jasad kasar. Lepas tu dia panggil jasmani. Kita ada dua jisim. Jisim kasar, jisim halus. Jisim ni dua, dual. Ya, jisman, jasmani. Al-jismun, al-jismani, al-ajsamu. Singular, plural, singular, dual, plural. Arab dia ada tiga. Singular, dual, plural. Tiga. Orang putih ada dua ya. Singular, plural. Nampak? Singular dia jismun. Dual dia jisman atau jasmani. Plural dia adalah al-ajsam. Al-ajsam. Jadi kita ada dua jisim. Jisim kasar, jisim halus. Jisim kasar yang ni dia akan hancur. Masuk bumi, tanam habis. Lepas 100 hari habis. Ini rambut dan tulang. Lepas 100 hari, tinggal rambut dengan tulang. Nampak? Ya? Lepas 1000 hari, tulang pun habis. Tapi yang halus tadi, jisim halus tak hancur. Dialah yang akan disoalkannya dalam kubur. Nampak? Dialah yang akan ditanya dalam kubur. Man rabbuka? Itu dia. Bukan yang ni. Ini hancur. Ini tanah punya. Refund balik. Ya, reverse balik kepada tanah. Kita daripada tanah, tapi dia bagi pada alam tinggi. Ya, dia bukan tanah punya, dia daripada alam tinggi. Ya, itu satu unsur kita kena tahu juga dia tu. Baik, itu artinya. Dan kata Allah pada dalil yang kedua, firman Allah Taala dalam surah Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini baqa. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Zat Allah tidak binasa. Ya. Dan yang ketiga firman Allah lagi dalam ayat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini pasti binasa kecuali zat Allah sahaja yang kekal, mempunyai sifat kebesaran dan kemuliaan. Ya. Ini artinya dua sifat ni kita kena faham. Itulah artinya wujud Allah. Jadi dua sifat ini untuk menjelaskan bagaimana wujud Allah itu. Sebab manusia ni dia suatu makhluk yang suka mencari perkara-perkara yang tidak ada, yang tak nampak. Allah bagi satu bakat kat kita, suatu insting, suatu naluri dalam diri kita, ya. Orang putih kata conscious. Very conscious.
Ya, conscious as a cat, orang putih kata. Nampaklah, ya. Conscious macam kucing. Kucinglah makhluk Allah yang paling banyak conscious. Okey, jadi kita pun macam itulah. Benda yang tak nampak, nanti kita nak tahu. Benda dah nampak tak apa. Yang tak nampak, yang tersorok, yang tersembunyi, yang tu kita nak tahu. Betul tak? Ya? Kalau kita masuk satu rumah, ada 10 bilik. Ya. 9 bilik dia buka pintu, tuan rumah buka bagi kita tengok. Satu bilik tak buka. Yang tu kita nak tahu. Yang 9 tu not important. Kita nak tahu yang satu. Apa? Ini manusia. Maka itu Allah bagi bakat ni, suruh kita cari Tuhan. Faham tak? Bakat conscious bila kita Tuhan bagi tadi ini untuk mencari Tuhan. Nah, tidak. Bila kata Tuhan wujud, dia nak tanya wujud macam mana, doa tang mana, lagu mana, doa tang mana, sifat dia macam mana. Nampak tak? Dia tu rupa macam mana, bila dia ada, sejak bila dia ada. Ini conscious. Ya, maka dengan kerana itu ulama Imam Abdul Hasan Asy'ari merumuskan, dia bawa 5 sifat. 5 sifat ini akan menjelaskan dengan lebih jelas, mentahqiqkan, to emphasize, dia kata nampak satu perkara yang begitu besar, berat, iaitu antaranya dia akan menghuraikan, memberi jawapan kepada conscious kita betapa wujudnya Allah Ta'ala itu. Wujud Allah bukan macam kita. Wujud Allah tidak ada permulaan. Ya, wujud Allah tidak ada kesudahan. Mari kita baca pula sifat nombor 3. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Dua ada kita baca salbiah, 3 salbiah. 3 sifat salbiah yang ketiga. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Berlainan dengan segala yang baru. Itu dia. Apa yang baru? Lain daripada Allah semua baru lah. Apa yang lain daripada Allah diistilahkan sebagai baru. Dia panggil hadis. Hadis sebab itu perkataan Nabi dia panggil hadis, tak panggil Quran. Perkataan Allah panggil Quran sebab dia qadim. Nabi baru, mulut yang keluar pada mulut Nabi walaupun datang daripada Allah, dia panggil hadis baru. Nampak ya? Banyaklah makna hadis tu. Jadi yang lain daripada Allah kita panggil hadis baru. Baru ni benda-benda jadi ya. Dia tak boleh ada sendiri. Ya. Baru ni benda yang akan binasa dan bagai-bagai. Ya, dia panggil a'radul basyariyah. Dia tertakluk kepada perubahan. Benda baru ni mesti berubah. Nampak tak ya? Hari ni kita beli kereta baru. Nampak tak? Oleh kerana dia baru, lepas 5 tahun rosak. Tak dipakai lah. Lepas 10 tahun condemn. Nampak tak? Ya, dia akan tunjuk sifat dia. Rosak tahun ni, rosak tahun ni. Nampak tak? Ya. Maknanya kita benda baru. Itu sifat baru. Dia kena menghadapi kerosakan, kemusnahan, kebinasaan. Nampak tak? Kalau manusia kematian, ya, bagai-bagai lagi lah yang membawa kepada akan hilangnya zat itu kerana kita adalah baru. Langit bumi pun dia kena rosak juga, maka itu adanya kiamat. Adanya kiamat itu sebab langit bumi pun baru. Nanti kita apa langit bumi tak rosak, aku rosak. Allah rosakkan alam kan juga. Nak beritahu kata langit bumi pun baru kena binasa, kena rosak. Faham ya? Jadi yang tidak binasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhalafatul hawa ini berlainan dengan segala yang baru, kita wajib mentanzih. Tanzih ni menyucikan, membersihkan. Itu arti tanzih. Kita wajib mentazih dan membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang tidak wajar. Ya, iaitu Allah tidak berjisim. Macam kita ada tubuh badan, ada fizikal kita. Nampak ya? Ada atas, ada bawah. Ya, Allah tidak berjisim. Bila tidak berjisim, Allah juga tidak berjirim. Allah bukan jirim. Kerana Allah tidak jisim, sah Allah bukan jirim. Ya, okey. Tidak mempunyai bentuk rupa. Jangan ada sifat macam tu. Kita kata sifat manusia macam mana? Ya, sifat manusia adalah dia punya kepala di atas, 2 kaki, 2 tangan, ada mata 2, ada mulut, ada telinga. Itu kita boleh sifatkan. Nampak tak? Hang nampak macam mana tadi? Aku nampak betul-betul orang. Nampak tak? Katalah kita nampak satu lintasan. Ya. Orang tanya hang nampak macam mana? Dia ni hang nampak tu apa? Orang ke apa? Nampak tak?
kita kena sifatkan dia lah. Ya. Mempunyai bentuk Allah, tidak ada bentuk sifat rupa, tidak ada. Dan bukan juga seperti benda yang mempunyai ukuran. Itu dia. Dia tidak ada ukuran. Allah tidak terlibat dengan qadar, tapi Allah yang mentakdirkan. Nampak tak? Ya, itu. Dan dia kata tadi ini, begitu juga dia kata sukatan yang tertentu. Allah tidak ada ukuran dan tidak sukatan yang tertentu. Allah bukan jisim. Allah tidak pula dengan jisim-jisim, sama ada dia segi bentuk rupa atau daripada segi kemungkinan ia boleh dipecah. Tak boleh. Macam atom, dia tak boleh pecah. Atom kan? Atom kita tak boleh belah. Tapi tak boleh kata atom itu Tuhan tak. Ya. Allah pun tidak boleh dibelah. Tak boleh dibelah. Ya. Ya. Tidak boleh dia pecah. Macam itulah. Dia macam roh kita. Roh kita ni mana boleh pecah? Tak boleh. Ya. Tangan ada, kaki ada, mata ada, kepala ada, depan ada, belakang ada, semua dia bergerak, semuanya hidup. Roh duduk ke mana? Itu artinya Tuhan bagi dia makhluk dia sendiri pun dah. Kita tak boleh nak kaji dan tidak boleh bukti secara ma'mal. Ya. Tidak boleh dipisah dan dibahagi-bahagi. Allah itu bukan benda yang tidak boleh dimasuki benda-benda. Tidak. Begitu juga kita boleh masuk macam-macam benda. Boleh masuk kuman, boleh masuk vaksin. Nampak tak? Ya, boleh masuk bakteri, macam-macam kita boleh masuk dalam diri kita kan? Ya. Allah tak boleh, ya. Jin boleh masuk dalam diri kita. Ya, wali tak boleh lah. Wali tak boleh lah. Jadi itu kena faham lah. Manusia wali tak boleh masuk. Jadi kalau kita pergi, ni ada pergi menurun apa kan? Nak pergi berubat. Sakit. Nak pergi berubat, dia kata bagus tempatnya pergi berubat, dia nampak. Tapi sebelum dia berubat, dia tak ingat dulu. Dia masuk tak ingat. Nampak tak? Wali ni baik kat dia. Nampak tak? Tu lah. Kita pergi duduk daripada dia pun ikat dengan kain merah, dengan apa semua, nampak gerun. Yang tu bukan betul tu, semua pelemah. Dia punya daya tarik dia kena ada lah kan. Bubuh kain hitam pula, ikat pula pinggang kain kuning, nampak tak? Lilit kepala kain merah, buh kerih pula satu lah. Allah. Kita kata dia buat atau pemor ni, dia tepuk-tepuk macam tompel tepuk kan. Tepuk-tepuk tak ingat. Tak ingat, nampak tak? Angkat-angkat kepala, cakap Jawa. Memang dia boleh cakap Jawa pun. Sebelum tu pun memang dia boleh cakap Jawa. Kita tak tahu, nampak tak? Tapi tak ada bomo Melayu dia cakap Tamil pun tak ada. Bomo Melayu saya tak pernah jumpa dia boleh cakap Tamil, tak ada. Dengan menurun-menurun cakap Tamil tak ada. Cakap Tamil tak ada kuat, tak kuat. Nampak tak? Dia dah cakap orang putih lagi tak betul. Dia cakap Jawa. Cakap Jawa tu ada kira. Nak berkenaik sikit. Dia pun cakap Jawa. Dia habaq dia apa? Wali. Dia ni wali sekian-sekian, nampak tak? Dia nampak penyakit kawan ni, dia boleh berubat apa semua tak? Ya? Itu dia. Ini pelemah ni. Ya? Ambil Sheltok spray kat dia. Tahu tak? Bila jadi begitu, dia ambil Sheltok tu, Sheltok spray kat dia. Dia lagi teruk daripada nyamuk. Saya pernah jumpa bawa orang lah. Bawa satu hamba Allah nak pergi berubah. Dia minta tolong saya bawa. Bisa ada kereta tolong bawa lah. Nak pergi mana? Nak pergi berubah di tempat. Okey, saya pun tolong bawa. Saya pun tumpang masuk, dia tengok. Nampak tak? Dia main sungguh lah. Dia tak ingat tadi jawab ni apa. Wali masuk dalam badan dia. Dia kata wali itu, dia cerita dia wali main pada Jawa, itu ini. Saya tanya kat dia. Nak tanya dekat Tok Wali tadi. Wali tolong cerita tentang Wali Songo. Dia kata dia, tolong cerita agak sedikit tentang Wali Songo. Dia melengong tau. Dia tak jawab. Dia melengong lama. Nampak tak? Kemudian dia tak layan saya lah. Dia tak ingat lah tu. Terus, dia tu. Sedap balik lah. Dan dia sedap. Baca terus cerita pasal Wali Songo. Nampak tak? Dia cakap tu masa dia tak sedap je. Habis dah semua, dah berubat semua. Saya nak balik, dia pergi kat pintu, dia kata, lain kali kita sembang kata wali.
Jadi macam mana dia boleh tahu ni? Dia tak ingat tadi lah. Tadi dia tak ingat. Masa saya cakap macam tu. Macam mana dah habis dia sedar, masa nak keluar dari pintu, dia kata kat saya, nanti lain kali ada lapang kita boleh sembang pasal wali ni. Nampak? Saya kata minta maaf lah Tuan. Tuan jangan bohong, tak baik. Nampak? Tuan bohong, Tuan ambil duit orang. Dia kata, nampak lah. Ya. Tuan lah, saya ada pengajian tentang ilmu-ilmu wali ni. Sebab tu saya tanya Tuan. Makna kata dia jari pada sebab Tuan tak boleh jawab, makna kata Tuan, apa yang berlaku diri Tuan tu adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, Tuan tipu orang, tak baik. Taubat pada Allah, jangan buat kerja. Nampak tak? Tuan lah, tak kata apa. Itu lah cerita dia. Wali tak boleh masuk dalam badan manusia. Jin boleh. Kalau masuk dalam diri kita tu satu yang tak ingat tu, yang tu jin lah. Kalau dia kata dia tok nenek ke, dia tok betul-betul ni semua, tak betul ya. Dia tu adalah jin. Jin boleh masuk dalam diri kita. Itu orang perempuan kena histeria ya. Orang perempuan kena histeria. Laki-laki tak pernah tengok ni kena histeria. Perempuan. Histeria ni jin, kalau histeria tu jin Islam. Ya. Jin Islam dia masuk tumpang dalam diri perempuan-perempuan Islam, Muslim. Kerana dia dikejar oleh jin kafir. Jin kafir akan serang dia ataupun nak buli dia, dia lari. Dia penakut. Dia pergi sorok dalam diri perempuan-perempuan yang lemah. Nampak tak? Perempuan yang lemah pendirian dia akan masuk tumpang dalam tu. Nampak tak? Jadi jin kafir tak boleh masuk lah, dia ada dalam. Dan pada orang Islam, jin kafir tak masuk. Nampak tak ya? Jadi justru itu, dia selamat dah duduk dalam diri perempuan. Tapi dia masuk dalam diri perempuan tu, perempuan jadi masalah. Jiwa perempuan tu akan jadi masalah. Nampak tak? Jadi datanglah menjerit lah itu ini, bagai-bagai berlaku. Nampak tak ya? Kita ambil baca ayat kursi. Lagi seronok lah. Kita baca ayat kursi, nak halau dia. Dia bukan lari, dia lagi seronok di Islam. Kita baca ayat kursi ni, baca ayat 2 ayat ni, lagi dia seronok. Dia baca ayat, aku lagi kuat buat diri kawan ni, nampak? Tidak. Itu tak betul lah. Dia makna kata, itu yang dia kata tadi, jin boleh masuk dalam badan manusia. Sambung. Jadi bila disebut masalah Allah itu bukan benda dan tidak boleh dimasuki benda, dia bukan arat dan tidak dapat dimasuki arat. Arat yang macam tadi lah. Makhluk jin apa tak dimasuklah. Tegasnya Allah itu mempunyai segala sifat kesempurnaan kerana dia adalah Khalik, pencipta. Dia bukan makhluk. Dia Khalik itu artinya pencipta. Sebab itu ia tidak sebanding dengan makhluk yang kena jadi. Tak sama dengan makhluk yang kena jadi ya. Allah tidak serupa dengan yang lain tentang zatnya. Tengok ya. Allah bukan jauhar atau jirim. Allah bukan jauhar atau jirim. Jirim ni benda pohon, kayu, batu, besi, itu semua maksud dia jirim lah dia. Ya? Benda penuh hidayah. Ada tempat. Bila kita jirim ni, dia ada tempat, dia ada bentuk, nampak tak? Dia ada rupa, ya? Dia ada jenis-jenis dia. Itu artinya jirim. Dia bukan jauhar. Jauhar ni benda yang kita tak nampak, tapi kita istilah dia ada. Contohnya macam angin. Angin ya, kita tak nampak, tapi kita mau angin kan? Tak ada angin hari ni. Hang nampak ke angin ni? Nampak? Tak nampak. Tapi semua orang tahu kata angin ada, dan kita berhajat kepada angin ke? Ada angin kita kata apa? Kelim apa? Hangat. Hangat pun kita tak nampak. Hangat kita nampak, kita nampak matahari. Nampak ya? Kita nampak api. Tapi hangat itu adalah jauhar. Dia faham ya? Ataupun arat disebut sebagai arat. Allah bukan arat sifat yang menumpang pada jirim. Kerasnya batu. Ya? Batu keras. Keras tak boleh diri sendiri. Batu tak diri sendiri. Keras kena ada pada batu. Baru dipanggil batu. Kalau tak keras tak panggil batu, dia. Ya? Hangat ada pada, panas ada pada api. Kalau tak panas orang tak panggil api. Ya, sejuk ada pada air. Kalau tak ada sejuk orang tak panggil air. Nampak tak? Ada apa orang panggil air apa? Air panas. Tukar baliklah.
dan dia akan kembali jadi sujud. Itu contoh, itu kita panggil arad. Allah bukan bergerak atau diam. Ya. Nak kata gerak pun tidak, diam pun tidak. Karena Allah tidak ada sifat-sifat yang merujuk kepada gerak, yang menjana kepada gerak. Kita nak gerak dengan apa? Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada gerak. Tak ada benda-benda ni, tak ada gerak. Nampak tak? Tengok kaki diam, tengok tangan diam, tengok mata tak celik, tengok telinga tak dengar. Nampak tak? Semua pakai diam. Kita kata apa? Gol. Nampak tak? Senang yang nak faham. Mati. Itu dah. Itu artinya Allah tidak ada gerak. Gerak apa pun tidak ada. Kepada Allah, diam pun tidak ada. Kerana Allah bukan bersifat macam makhluk. Lagi, Allah bukan kecil atau besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kena jaga waktu lah. Apa yang besar Allah tu? Ya? Besar kekuasaannya, besar pentakdirannya, ya? Besar keagungan dia dan juga kemampuan kekuatannya. Besar kata ini pengaruh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pengaruhi langit dan bumi. Semua tunduk kepada dia. Itu artinya Allah Maha Besar, ya? Sebab semua dia punya. Semua dia yang menjadikan, semua dia miliki. Kita panggil dia besar. Bukan besar pada bentuk, sebab dia tidak ada bentuk. Bukan besar pada sifat. Allah tidak ada berbentuk dan bersifat macam makhluk. Tapi Allah ada sifat-sifat bagi dirinya sendiri, seperti sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu dan sebagainya. Itu artinya lah. Jadi maknanya dia kata Allah itu Maha Besar, ya. Tidaklah, ya. Baik. Disebut juga Allah Latif. Latif ni seni halus. Allah tu Maha Latif. Itu macam mana nak kata pula? Dia kecil lah, ya. Latif ni begitu seni dan halus, ya. Kepada manusia juga kata macam dia buat anggota kita sendiri, ya, sampai kepada satu unsur yang begitu seni yang kita tak nampak kesannya, ya. Allah jadikan bentuk kita, takwim tubuh badan kita, sifat kita, organ-organ kita tadi ini dengan bersifat dengan latif, halus, ya. Itu artinya, maknanya kita dapat gerak dengan sempurna, ya, dengan teratur. Semua makhluk Tuhan buat dengan latif. Sebab tu sifat latif ni cukup tinggi nilainya, ya. Kalau kita nak tengok apa nama, ini satu lagi lah kita hafal, kita guna sifat latif ni satu zikir, ya, cukup bagus. Kalau kita dapat zikir hari-hari nama latif ni cukup bagus, ya. Allahu latifun khabir. Kita sebut dengan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kalau orang tak lihat tak mau sembahyang, anak-anak kita kan, ya, yang lihat susah nak sembahyang ni, ya, kita baca di tengkok dia, bukan telinga, di tengkok dia. Baca sebanyak 129 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kadang nak baca dekat-dekat dia dengar lah, duduk jauh sikit apa. Nampak tak? Dah cukup 129, pergi buih dia tengkok dia. Nampak tak? Pergi buih dia tengkok dia. Ni ada sedikit lucu lah. Suami ni berat sikit nak sembahyang. Suami ni berat sikit nak sembahyang. Subuh lagi-lagi payah nak sembahyang. Isteri memang gaduh buat saya. Macam mana nak buat Ustaz? Nampak? Kita gerak pun dia tak bangkit. Dia kata hang baca Ya Latif, Ya Latif 129 kali, hang hampuh dia tengkok dah. Nampak? Baca dekat-dekat, dia dengar, hang duduk jauh balik sikit. Nampak tak? Dia pun, isteri pun baca lah. Tu, isteri pun dah baca 129, isteri hampuh dia tengkok. Dia sedap-sedap, dia hampuh dia isteri dia balik. Rupanya dia sedap masa isteri duduk baca tu. Dia sedap saja dia pejam mata. Tengok apa isteri aku buat. Nampak pelik sikit isteri pun, ya, hidup jauh duduk menghadap dia, duduk baca. Dia tengok pelik, dia dapat apa dalam gelap. Rupanya isteri nak puih dia. Saat ni dia puih pelik ke sini. Nampak tak? Tak apalah, tak apa. Dia kata, nanti besok abang sembahyang lah. Abang sembahyang. Dia kata aku tahu ni hang puih ni pasal nak pergi aku sembahyang ni. Nampak? Macam mana abang tahu? Aku biasa dengar lah. Dia kata, ada baca-baca, bila baca puih kat tengkok suami ni sembahyang.
Tu contoh dia ya. Kemudian bukan buih saja ya. Kita baca ayat yang ke-30 surah An-Naml, surah Semut. Surah Semut ayat 30. Baca 3 kali. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 3 kali baca ayat. Ayat 30 surah An-Naml, surah Semut ya. Buka Quran surah Semut ayat 30. Baca 3 kali ya. Itu dia. Ini boleh buat kat budak, boleh kat orang tua boleh. Nampak tak? Budak-budak kalau bawa budak mai kat saya, tak budak ya. Ustaz masuk. Dah masuk waktu. Insya-Allah silakan muazzin dengan segala hormat. Pemandangan. Kita sambung lagi dah. Allah tidak serupa dengan yang lain. Jadi kita sebut 4 perkara tu. Allah bukan jauhar, bukan jirim. Allah bukan arah. Allah bukan gerak, bukan diam. Allah bukan kecil, bukan besar. Itu dalam keadaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak serupa dengan yang lain tentang sifatnya. Sifat pula. Allah tidak naik dan tidak turun. Ya, Allah tidak naik dan tidak turun. Istilah naik turun tak ada kepada Allah. Tapi ada hadis. Ada hadis yang menyebut bahawa Allah turun pada tiap-tiap pertengahan malam. Pada tiap-tiap pertengahan malam Allah akan turun ke langit dunia. Bunyi hadisnya, ya. Allah akan turun ke langit dunia di mana dia akan berikan rahmat dan memberikan kabul serta memenuhi hajat hamba-hambanya. Kalau kita baca hadis ni, kita kena fahamlah hadis itu kena ada kuasai ilmu hadis. Ilmu hadis ni dia masuk dalam kumpulan hadis mutasyabihat. Ya. Hadis mutasyabihat ataupun hadis khabariyah. Dia panggil. Itu bab hadis. Ya. Kalau kita tak faham itu, kita kata Tuhan turun daripada langit turun ke bawah. Ada lift ke nah? Ada tangga ke nah turun ke nah? Tu nak kena jaga ya. Turun di sini adalah turunnya rahmat Allah. Yang turun ni turunnya rahmat Allah pada tiap 1/2 malam akan turun rahmat Allah. Dalam Quran surah dalam surah Al-Fat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nampak tak? Ya. Telah datang Tuhan kamu dengan para malaikat bersaf-saf. Nampak tak? Telah datang Tuhan kamu dengan para malaikat bersaf-saf. Oi kacau. Di akhirat besok Tuhan datang. Macam mana? Ya. Yang datang ni datang perintah. Datanglah perintah Allah dengan para malaikat yang akan menjalankan upacara timbang, nilai, hukum dan berbagai malaikat buat kerja. Datang perintah, bukan datang Tuhan zat Tuhan. Tidak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana juga kamu berada. Oh, kalau kita dalam bilik air, Tuhan bilik air, kacau lah. Ini kata Wahabi. Wahabi kata dulu lah, nampak. Mana boleh Tuhan ada di mana-mana? Kalau Tuhan bisa ada di mana-mana, artinya kalau kamu dalam WC, Tuhan juga bersama kamu dalam WC. Bila yang nampak kejauhan. Ini salah. Barang siapa mengatakan Tuhan di mana-mana, kafir ia. Ini kata Wahabi. Kacau. Tapi Tuhan sebut, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana juga kamu berada. Allah bersama apa? Bersama rahmat Allah, bersama pertolongan Allah, bersama pengawasan Allah, bersama ilmu Allah. Nampak tak? Bersama kuasa Allah. Kamu pergi itu kecilnya Allah bersama kamu. Faham? Nampak tak? Dia kena takwil. Artinya memindahkan daripada makna kasar kepada makna halus, daripada makna zahir kepada makna batin. Itu artinya takwil. Faham ya? Kita kena takwil. Banyak sifat-sifat khabariyah dalam Quran cukup banyak. Sebab itu kita kena ada ilmu bahasa. Dia ada bahasa kan? Dalam ilmu bahasa disebut ilmu bayan.
Sebab tu Adam bila turun ke bumi, Allah ajak kepada dia ilmu bayan. Ilmu bayan inilah yang perlu, ya, guru-guru ustaz nak mengajar ni, ya, nak mengajar ke hadis kan, nak mengajar Quran ke apa semua, kena ada ilmu ni. Ilmu bayan itu satu pada cabang dalam bahasa Arab. Bahasa Arab 16 cabang. Dalam bahasa Arab tu ada 16 cabang ilmu. Ya, satu daripada ilmu bayan. Al-Quran sebut sekali itu Adam, Tuhan turun ke bumi dengan ilmu bayan. Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuhan sebut, ya, Ar-Rahman, ini sifat Tuhan yang Maha Murah. 'Allama al-Quran, yang telah mengajar Quran, ya. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. 'Allamahu yang telah mengajar kepada Adam ilmu bayan. Hu tu Adam. Nampak tak? Dia kata Allamahul bayan, di mana Allah telah mengajar kepada Adam itu ilmu bayan. Bila ada ilmu bayan, kita boleh faham, ya, letaknya Al-Quran itu macam mana, bahasa Al-Quran itu macam tadi, Allah Maha Besar, ya, Akbar. Kena ada ilmu bayan tu. Tak ada ilmu bayan, kita kata Allah macam kita lah, kaki dia panjang lebih daripada langit pun. Nampak langit bumi ni kecil, dia besar lagi pada langit bumi. Sudah ada bentuk, sudah ada sifat, tentu macam makhluk, tak betul? Nampak tak? Tak jangan. Sebab Allah bukan besar, bukan kecil. Sebab dia tidak ada fizikal macam kita, tidak ada spiritual macam kita, ya. Dia hanya semata-mata zat yang nafsiyah, yang dia saja mengetahui akan hakikat zatnya. Kalau kamu nak tahu bagaimana hakikat zat Tuhan, fikir kepada makhluk. Pada makhluk-makhluk sendiri ada jawapan. Contohnya, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada kamu yang Muhammad tentang ruh. Kullu ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu kepada kamu melainkan sedikit. Ruh itu sendiri kita nak kaji. Macam mana boleh kaji ruh? Nampak? Ya. Tak boleh kaji ruh. Banyak benda dalam dunia ni makhluk yang Tuhan buat, kita tak boleh kaji. Kita tak dapat hakikat dia. Apa dia punya realiti? Ya, tak nampak. Current, kita sebut dah, lari dalam dawai tenaga. TNB boleh guna dia, ya, menjadi satu dana kuasa yang boleh memberikan cahaya. Nampak tak? Pergerakan-pergerakan dalam jentera-jentera dan bagai-bagai. Ya. Orang boleh sebut, kita boleh compact, kita boleh ambil current ini, tapi kita tak tahu apa dia. What made of the current ini, made of what? Nampak tak? Ya? Dia ni daripada unsur apa dia? Daripada tanah ke? Daripada api ke? Daripada air ke? Daripada angin ke? Itu kita tahu anasir kita. Manusia daripada 4 anasir, ya. Dia daripada tanah, daripada air, daripada angin, daripada api. 4 anasir ini membentuk peribadi manusia. Betul tak? Even dia daripada tanah, ada juga api. Even dia daripada tanah, ada juga air. Even dia daripada tanah, dia juga ada angin. Nampak? Sebab benda-benda ini perlu, ya. Antara semua ini, yang mana yang terbesar, yang terbaik? Yang terbaik adalah tanah. Dalam tanah ada semua tiga-tiga. Nampak tak? Sebab ada makhluk berduduk dalam tanah. Ada makhluk Tuhan buat berduduk dalam tanah, ya. Boleh berjalan hidup dalam tanah. Yang boleh makan minum semua dalam tanah. Nampak tak, ya? Betul. Itu kenyataan yang kita faham. Ya, kita tak boleh nampak kenyataan. Ruh, ya, sains. Apa dia kita nampak dalam sains? Kita tak nampak. Yang kita nampak hasil daripada desakan, daripada dorongan, daripada janaan ruh itu sendiri yang kita dapat. Itu sebagai contoh, maka dia ada urusan Tuhan, ya. Boleh faham, ya? Ini dunia gravity. Apa kita nampak gravity? Ya, tak nampak. Daya tarik bumi, kan? Allah buat daya tarik bumi pasal kita lah. Pasal manusia Tuhan buat. Daya tarik bumi ni gravity, dia ada magnet, kan? Magnet. Itu kita faham. Mana bagi magnet ni? Apa rupa magnet ni? Ya. Di Madinah dulu ada bukit magnet. Riuh orang pergi Madinah nak pergi bukit tu. Ya, sampai di bukit tu kita just free gear. Bas bawa jemaah, berat jemaah. Sampai di bukit tu dekat Madinah, kita free gear. Dia ditarik.
Ada magnet tarik bas kita. Bukan dia bawa 80 speed 80. Magnet dia boleh tarik. Itu panggil bukit magnet. Hari ini kerajaan Saudi blok. Tak bagi lalu jalan tu. Sebab banyak orang jadi syirik. Nampak? Dia kata ada kekuatan. Dia tak tahu kata itu kekuatan magnet Allah bagi jadi yang kita tidak tahu hakikatnya, ya. Dia orang mula ada buat semayang pula di situ, nampak, turun semayang pula di situ, nampak, ya, di bukit tu. Maka kerajaan Saudi blok. Hari ni tak boleh pergi ke magnet, tak boleh. Nampak, tutup jalan. Nampak, ya? Tidaklah. Kalau nak pergi pun dia ada kenderaan tertentu saja dia bagi pergi. Kenderaan kerajaan tu, ya. Urusan kerajaan boleh, ya. Kalau kita pelesiran nak pakai angin tak bagi. Sebab dia jadi syirik. Pasal benda magnet tu, sebanyak ada bukit yang ada bahan besi berani itu banyak di bukit tu. Bukit tu banyak besi berani dan dia punya pendedahan kepada matahari. Nampak tak? Agak keimbangan dengan matahari tak sama dengan bumi lain yang dapat matahari. Dia panahan cahaya matahari tu, dia boleh bakar besi itu sehingga besi itu boleh mengeluarkan daya magnet. Nampak? Itu kekuatan yang Allah berikan kepada matahari, bukan kekuatan matahari. Ya, kita pun kena matahari juga, tapi tak kena magnet. Ya, kita sama juga. Jadi itu di antaranya yang disebut tadi ini, Allah punya kuasa ditunjuk macam-macam sebab. Sambung, ya. Itu macam mana kita nak kenal Tuhan secara hakikat. Jadi balik tadi, Allah tidak naik tidak turun. Ini timbul juga. Ada juga ceramah sekarang ni, ceramah apa? Ceramah Isra' Mi'raj. Yang mana yang tak zanjir, apabila Nabi dinaikkan ke langit sampai ke satu tahap yang paling tinggi, Allah dipertemukan dengan Allah, Allah bertemu dengan Nabi, Nabi dipertemu dengan Allah, Allah perintah 50 waktu. Dia kata, mana boleh Allah ada di langit? Kami mengaji sifat 20. Allah mukhalaful hawadis, tidak ada tempat. Allah tidak di atas, tidak di bumi. Ya, macam mana Nabi Muhammad berjumpa Allah di langit? Ya, ada masalah, kan? Dan Allah pula, Nabi pula nampak Allah dengan mata kepala. Ya, hari ini saya boleh timbul. Akhirnya dia apa? Dia hukum kata tidak, cerita Mi'raj itu hanya sebagai mimpi, bukan Nabi betul. Nampak? Mustahil Nabi boleh jumpa Allah di langit kerana Allah tidak ada tempat. Nampak, ya? Ini kita nak kena jawab tu, ya. Soalan itu kena dipecah. Kita akan tahu nanti, akan datang saya akan kupai. Lah ni tak boleh lagi lah. Ya, dia tak sampai lagi peringkat tu. Nanti saya bagi penjelasan, ya. Apa maksud? Rasulullah malam itu pun dia bertemu di jalan, kerana dia bukan jadi jalan sendiri. Nampak tak? Nabi dijalankan, bukan Nabi berjumpa Allah. Faham tak? Kena tengok punca dia dulu lah, baru kita boleh faham, ya. Bagaimana maksud kata Rasulullah bertemu dengan, yang kata Rasulullah melihat dengan mata kepala adalah Abdullah ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi yang disebut sebagai orang yang alim. Yang paling alim ni adalah Abdullah ibnu Abbas, sebab Rasulullah berdoa, ya, supaya Allah ajarkan kepadanya ilmu Al-Quran, ilmu ta'wil dan ilmu hikmah. Maka Allah jadikan dia seorang sahabat yang cukup alim. Jadi apa yang dia kata semua perfect, tepat, orang tak bantah, ya. Kalau kita nak gaji ilmu tafsir, kita kena rujuk juga tafsir Abdullah ibnu Abbas, ya, baru sahih kita punya tafsir, ya. Jadi dia kata Rasulullah melihat dengan mata kepala, ya. Kita kena faham lah. Besok di akhirat tu kita akan tengok tu Allah dengan mata kepala juga, ya. Tuhan kata sendiri, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri ceria kepada Tuhan mereka melihat. Ya. Nazirah itu tengok dengan mata, dengan hati sekali, tahu. Bukan ru'yah. Tengok dengan mata kasar dan diibarat, ditakwilkan dengan ibarat dimasuk pada mata hati. Itu artinya nazirah. Apa lagi?
kita nak faham. Kalau di akhirat boleh tengok, kenapa di dunia tak boleh? Maka Allah pun pilih hamba-hamba yang tertentu lah. Siapa yang tertentu? Nabi Muhammad. Orang lain tak bagi. Rasul-rasul lain tak dapat. Nabi riuh-riuh. Wah, masuk ke sini dia punya. Baik, sambung sikit lagi kita ambil. Allah tidak naik, tidak turun, Allah tidak datang dan tidak pergi. Sebab ada bunyi wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, telah datang Allah. Nampak tak? Dengan para malaikat bersaf-saf. Tu kena jaga tu. Datang tu datang apa? Jalan kaki ke? Datang dengan apa? Dengan pasukan kan, dengan batalion kan? Dengan tentera kan? Tu kena faham tu. Allah tidak duduk di atas sesuatu. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Tuhan bersemayam di arasy. Tapi kata Tuhan duduk di kursi. Ada kursi ya? Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Luas kursi Allah, meliputi langit dan bumi. Oh, Allah duduk aja kursi ya? Kacau kan? Bukan mesti kata ada kursi kena duduk aja kursi. Dalam parlimen banyak 100 lebih kursi. Dia tak duduk aja kursi apa? Jalan mata. Dia faham kan? Not even UMP yang duduk dia kursi. Nampak? Kursi itu kuasa. Kuasa, kemampuan, ilmu, jawatan. Nampak? Itu kuasa. Itu artinya kursi. Itu dah berebut kursi. Jadi tapi dia furniture lah, banyak kursi. Nak berebut apa? Hang tak faham lah. Nampak? Bukan kursi itu kan dia mau. Kursi itu buat apa? Nampak tak? Kami nak kuasa. Itu kursi. Itu faham. Laginya, Allah tidak duduk di atas sesuatu, tidak ada pula sesuatu yang menumpangnya. Menumpang ni exist kepada Allah, bantu tolong Allah. Allah buat semua sendiri. Langit bumi pun dia berjalan sendiri. Jantung kita pun dia degup sendiri. Bukan kita degup, jantung kita pam sendiri ya. Kita pam sendiri jantung kita. Tak nampak? Siapa yang pam jantung kita? Darah pam ya? Jantung pam darah, bukan darah pam jantung. Jantung tu siapa apa? Yang tu kita tak nampak. Matahari pun Tuhan letak, planet, galaksi pun Tuhan susun. Nampak tak? Malam siang Tuhan edar, jantung kita pun Tuhan pam. Nampak tak? Itu artinya qiyamuhu bi nafsihi. Dia berdiri sendiri. Dia buat sendiri. Dia tak pakai assistant, tak pakai syarikah, tak pakai pembantu, tak pakai alat. Nampak tak? Itu dia. Dia buat kita dengan sendirinya, dengan sifatnya sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan menjadikan sesuatu, berkehendak melakukan sesuatu urusan, maka hanya dia mengatakan jadi, maka jadilah. Jadi macam mana jadi itu? Jadi dengan perkataan, jadi dengan perbuatan, jadi dengan ingatan, jadi dengan benda lah. Nampak tak? Jadi dengan Allah. Itu artinya, faham Bukan jadi dengan kuasa. Jangan salah faham lah. Allah berkuasa, tapi bukan jadi dengan kuasa. Kena faham tu. Jangan salah faham Itu artinya di mana tidak pula sesuatu yang menumpang. InsyaAllah aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung lagi sikit lagi. Allah tidak serupa dengan lain tentang perbuatan. Ini lebih halus lagi perlu penjelasan yang agak lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyil karim. Nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.